Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita kembali dalam rancangan 2EDFM. Bukan sekadar sembang kencang, tapi lebih kencang. Masya Allah. Dah lama Satu jaga. Dah lama tak warm up So 2EDFM macam biasalah akan menemui anda pada setiap Ahad jam 8 pagi untuk season pertama ni lah. InsyaAllah untuk season kedua kita dah susun untuk letakkan konten yang lebih, macam contohnya Farizan dah tak ada. Masya Allah Farizan dah tak ada. Crowdfund tiket saya lah ke sini. So insyaAllah season 2 kita akan mencari slot-slot lain untuk dimasukkan dalam kita prime hour macam Jumaat malam, hari Sabtu. Dan salah satu slot yang kita dah pun arrange adalah bedtime story. Nak tahu bedtime story tak apa? Tunggu season 2 nanti. Alright. Sekarang macam mana Farizan? Okay, Alhamdulillah kita dah masuk minggu yang ke-8. Okay. 7. Minggu ke-7? 7 kan? 8. Betul. Kurang aku. Okay, jadi hari ni kita nak cakap pasal apa sebenarnya? Okay, isu semasa lah. Okay, kita tengok isu semasa. Isu apa ni berlakunya kelemahan-kelemahan dalam diri orang kita. Bukan orang Melayu, orang Islam. Okay, bermula daripada sejak Ramadan hari tu ramai yang futur raya semula. Isu boykot, apa macam-macam lah, kemerdekaan yang kita raikan dengan cara yang salah lah, apa semua sebagainya. Itu menunjukkan kelemahan-kelemahan seorang Muslim. Okay, jadi hari ni kita nak bercerita pasal tu lah. Okay, macam mana nak memperbaiki apa yang perlu ada dalam diri seorang Muslim itu. Muslim sejati. Bagaimana kata produk Muslim tu sendiri selepas dia mendapat pendidikan yang sempurna macam mana tu. Okay, jadi apa pendapat Nazirul? Pendapat macam mana tu? Jadi apa pendapat So pendapat nanti tunggu lah. Episode 9 jangan macam tu. Okay, jadi tak lain tak bukan hari ni kita nak ceritalah pasal muasafat tarbiyah. Okay, muasafat tarbiyah ni ciri-ciri yang perlu ada. Ada 10 dalam diri seorang Muslim, seorang mukmin, insya-Allah. Okay, jadi kita nak bincang satu-satu dalam masa 30 minit ni. InsyaAllah Afiq akan cerita 9, Nazirul cerita 1, saya cakap saja je. Okay, jadi kita mulakan dengan Afiq lah. Apa yang pertama Afiq sebenarnya? Muasafat tarbiyah ni. Kenalah baca dulu. Kena baca dulu. Masya-Allah. Kita start yang paling susah kali. Yang paling susah sekali ya. Kawir. Akidah yang sejahtera. Masya-Allah. Saya mohon undur diri. Okay, bolehlah huraikan sikit. Saya tolong bacakan lah. Farizan tolong jelaskan apakah yang dimaksudkan akidah sejahtera. Jangan macam tu Afiq. Kita kan dibayar gaji 3 orang. Serius ni, tolonglah. Okay, akidah yang sejahtera dalam bahasa Arab je lah, salimul akidah. Yang perlu ada dalam diri seorang Muslim, pertama apa ni, mengingati terus mengingati akhirat lah. mengingati Allah lah. Okay, di mana kita yakin dengan kekuasaan Allah, kita yakin dengan Asmaul Husna, nama-nama Allah, sifat-sifatnya yang ada dalamnya, itu yang dipanggil apa ni, akidah yang sejahtera lah. Bila kita ingat Allah, kita ingat apa ni, dosa pahala untuk kita buat sesuatu tu, kita fikir dulu, adakah ini apa membawa aku ke syurga, atau adakah ini membawa aku ke neraka, adakah ini memberikan aku pahala atau memberi aku dosa. Itulah. Ya, setuju. Masya-Allah, senangnya hidup. Okey, lepas tu apa? Menjaga kebersihan hati. Salah satu apa yang perlu ada dalam akidah yang sejahtera. Nak dapatkan akidah yang sejahtera ni, yang dikatakan akidah sejahtera ni apa? Bersih, hatinya bersih. Kita pun boleh tahulah macam mana hatinya bersih. Macam mana Nazrul? Hati orang bersih ni selalu bersih. Dia tak senang untuk mendengki lah. Masya Allah. Salah satu penyakit hati sebenarnya. Seorang iri hati. Namanya penyakit hati tu kita panggil PhD, penyakit asap dengki. Asap dengki ni satu benda yang kata perlu dielakkan lah, sebab ia punca perpecahan perpaduan sesama kita lah sebenarnya. Kita boleh tengok banyak orang kata, contoh untuk berniaga pun, walaupun berniaga lain-lain barang kan, tapi tetap kata dengki apa semua, nak jauh-jauh lah, tak ada kesepaduan lah dalam kata sama-sama berniaga semua. So itu pun benda yang
kata bila sebenarnya akidah yang sejahtera ni, bila kata iman kita terjaga, insya-Allah ukhuwah tu akan datang selepas tu. Ukhuwah filah Abadan abada. Kamu jangan marah. Jannah tertinggal. Okey, itu salah satu lah. Dan tak lain tak bukan apa ni, bila kita dah capai akidah yang sejahtera ni, salah satunya adalah kita menjauhi dosa dan perkara-perkara yang syubhah. Betul tak, Fik? Yes, Okey, ni tak dosa pun. Okey. Macam mana ni kita nak jauhkan diri kita daripada dosa-dosa? Memang manusia tak terlepas daripada kesilapan kan. Ada yang melakukan dosa-dosa kecil, tapi macam mana kita nak avoid lah benda tu. Okey, dan perkara-perkara syubhah ni sebenarnya yang penting sebenarnya. Bab makanannya, bab banyak bab lah. Yang kita ragu-ragu, tapi kita nak juga yang ragu. Sedangkan Allah dah cakap kan, betul lah. Terang lah. Nah, terang cepat. Saya pula cerita Kita boleh macam ni. habiskan beberapa minit settle. So kalau basically apa yang dimaksudkan muasafat tarbiyah adalah hasil daripada tarbiyah. So sepatutnya kalau tadi macam mana nak capai benda ni, memang Patutnya dah dicapai. Betul lah. Maksudnya memang melalui tarbiyah sahajalah. Tarbiyah tu dia berpencangan, kita kena belajar dan sebagainya. So tu je lah cara dia. Masya Allah. Tapi betul lah kata sebenarnya pendidikan yang tarbiyah ni adalah untuk adik-adik yang tak tahu apa makna tarbiyah ni. Tarbiyah adalah pendidikan lah. Yes. Jadi pendidikan diri ni sebenarnya memang nak tak nak memang kena ambil masa yang lama tau. Kadang daripada kecil, kadang sampai daripada kecil besar sikit dia dah hilang dia punya pendidikan kan. Macam saya dulu saya hafal surah semua senang lah kan. Bukan kata apa, tapi kecil-kecil dulu memang senang hafal tau. Lepas tu bila lama lupa balik semua. Lepas tu nak hafal balik dah payah kan. Itu lah satu pendidikan yang berterusan tu sebenarnya yang apa ni perlu diserapkan daripada zaman kanak-kanak lagi. Dan dia berterusan. Bukannya kita kadang-kadang dulu kita belajar tentang air mutlak, betul tak? Ada 7, ada 5, 6, 7. Lepas tu satu fasa kita masuk sekolah menengah kita lupa. Yang kita ingat apa? Air hujan. Mutlak ke? Air laut lah apa. Tapi yang lain kita dah tak ingat. Bila dah tu kita belajar balik baru kita ingat. Nampak manusia ni mudah lupa lah sebenarnya. Dan juga perlu diingat lah, tak semestinya bila pendidikan itu dari kecil kita tak dapat kan, ia menjadi alasan untuk kita terus kata jauh lah daripada kata akidah yang sebenar lah. So perlunya kita sentiasa aware. Awareness tu kena ada sentiasa memperbaharui kita punya iman semua kan. Jumpa orang yang berilmu kan. Itu benda yang kita memang kena jaga lah. Kita kena kuat lah. Itu adalah kata perang diri sendiri kan. Itu salah satu cara lah apabila kita nak bermujahadah, kita bergaul dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Sebab sekurang-kurangnya kita terkena tempias mereka, kita dapat sedikit ilmu ke kawan tu kadang-kadang membentuk kita ni. Itu akidah sejahtera lah. Kalau ada apa-apa lagi komen apa semua macam-macam boleh masuk lah. First. Second, Afiq, apa Afiq? Second. So basically tadi kita dah settlekan akidah. Sebab akidah penting lah. Kalau tak akidah dia dah bukan Muslim dah kan. Dia jadi lain dah. Sahihul. So kita akan proceed kepada next, iaitu ibadah yang betul. So ibadah ni contoh macam tadi lah, kata lama-lama dah lupa air mutlak tu mana. Tiba-tiba lepas ni pergi dekat tepi longkang tu nampak air, terus ambil. Tapi bergantung juga sebenarnya. Contoh macam air mineral boleh ke tak, air sirap boleh ke tak. Ambil dia pakai air sirap kan. Jagung. Tak suka jagung lah. Tapi maksudnya ibadah yang betul ni adalah benda kira macam bila tarbiyah tu pendidikan, kita kena belajar sentiasa lah. Kita sebagai contoh, mungkin sebelum ni takbir tu mungkin sengit sikit ke cara takbir. So mulai tarbiyah kita perbetulkan. Kita tak kata dia satu proses lah. Tarbiyah ni satu proses. Dia bukan sesuatu yang tiba-tiba terus lah. Kemudian kita tahu contoh macam halal haram. Perkara-perkara halal haram kita. Mungkin basically kita tahu haram tu macam makan babi apa tu je. Tapi mungkin kita tak tahulah macam makan mungkin ada khilaf part, makan haiwan dua alam. Part tu ada benda yang kata tak boleh makan, ada ulama yang kata boleh. So benda-benda ni kita akan belajar along the way lah. So macam tu. Kemudian kita boleh juga katakan dalam ibadah yang betul adalah bersederhana lah kiranya. Cara untuk ibadah tu dengan kita tak sampai puasa setiap hari. Kan ada kisah sahabat yang puasa setiap hari, kemudian diberitahu untuk tidak berbuat sedemikian. Kemudian yang ada sahabat pula yang nak baca Quran tu, dia kata dia boleh khatam Quran daripada 7 hari sahaja. Lepas tu tapi Nabi Muhammad cakap tak apa, kekalkan pada 7 hari je. Kira ni kita tak
dalam beribadah secara betul pun perlu bersederhana. Tak boleh terlalu lebih sampai tak tidur langsung. Sebab badan pun ada hak-hak dia. Sebab kalau kita pun Allah telah bagi yang kata alternatif tau. Contoh macam kalau puasa setahun, macam mana nak dapatkan pahala puasa setahun adalah dengan buat puasa 6 sekali. Ataupun ibadah selama berapa 1000 bulan kita ada qiyamul Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Masya-Allah. So sebenarnya banyak alternatif. Kalau macam contoh haji, nak dapatkan haji yang mabrur punya pahala adalah dengan cara selepas subuh tu jangan bercakap tapi tunggu sampai duha, berzikir semua kan. So kita dapat walaupun tapi tidaklah bermakna bila kita buat benda tu terus haji. Itu semua daripada Allah lah. Itu dah tak betul tapi lah. Allah dah tunjuk dah cara dia. Macam mana kita nak dapatkan betul lah bersederhana dalam bahasa Arab yang saya dah lupa. Wasatiyah. Masya-Allah. Wasatiyah dalam ibadah tu lah. Okey, selesai yang kedua lah. Sebenarnya banyak lagi. Kalau yang 4 hal haram tu, kalau dulu kita kecil-kecil kan, kita tahu tu je lah pasal bab makan. Tapi bila kita dah ikut proses pembelajaran tarbiyah, sepak terjang dalam tarbiyah ni, kita tahu pula pasal riba itu haram. Kita tahu perniagaan, apa perniagaan yang haram, apa perniagaan yang ni, bab makan tu barulah kita tahu yang mana syubhah, yang mana tidak, yang mana boleh ada dalam bab apa lagi, perniagaan, ekonomi. Tapi semua tu kena belajar. Semua tu kena belajar. Letak kena belajar. Betul. Baru kita tahu. Dia takkan datang macam tu je. Kita belai-belai, aku dah tahu ni haram. Tak boleh belajar. Okey. Yang ketiga adalah akhlak yang mantap. Masya-Allah. Matinul khuluq. Jadi akhlak ni adalah satu perkara yang mencerminkan kita punya peribadi. Yes. Memang betul lah kalau kita tahu adakah orang itu hebat. Contoh hebat yang saya maksudkan adalah kalau orang itu berilmu, tapi adakah ia berakhlak. Jadi akhlak ni adalah satu jambatan juga untuk kita menyampaikan dakwah pada orang lain. Maknanya dengan akhlak kita, adakah kita mencermin peribadi muslim yang sejati. Maka dari situ kita boleh reflect diri kita. Betul. Macam contoh kita ni kuat kuat kutuk belakang orang ke, something wrong dengan akhlak kita. Tak semua pasal. Ya. Okey, tak apa kita sambung. Jadi antara kata contoh yang bukan contoh lah, contoh yang terbaik untuk kita pelajari dan teladani adalah contoh akhlak Rasulullah. Kita tahu bagaimana akhlak Rasulullah dengan para sahabat dia. Terlalu banyak kisah-kisah yang kata boleh kita pelajari dan teladani macam mana hubungan Rasulullah sendiri sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang bapa, sebagai seorang suami. Itu sebenarnya ada, kata role modelnya ada. Betul. Kita tinggal nak belajar je. Allah sendiri dia cakap akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Sebaik-baik akhlak sebaik-baik akhlak itu akhlak Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah yang contoh yang terbaik yang sebenarnya kita boleh ikut. Okey. Macam mana kita nak ikut, kita pelajarilah sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beli buku, beli kitab yang apa ni menceritakan kisah kehidupan Rasulullah. Okey. Perlu adalah pada setiap mana perlu ada untuk kita tahu sirah Nabi tu sebenarnya. Boleh cerita sikit yang kan ada kau nak pergi saudara Farizwan nak pergi Madinah sebelum ni yang kata nak belajar, tiba-tiba atuk kata belajar adab dulu. Dulu sebelum saya bila 2011 kot, lepas SPM saya pergi sekejap lah ke beberapa bulan di Madinah di Mekah. Okey, untuk belajar lah pasal syariah usul fiqh semua dan sebagainya. Sebab tu saya bersyarah kat sana. Tapi dia tegur, dia kata dia terus tanya siapa nama Rasulullah, siapa nama bapa Rasulullah, siapa nama datuk Rasulullah, siapa nama datuk kepada bapa Rasulullah. Terus sangkut. Kita dah tahu siapa nama ibu Rasulullah, siapa nama atuk belah ibu ni, belah ibu Rasulullah. Dah tu siapa satu lagi atas, dah sangkut. Atuk saya kata kau tak kenal pun Nabi. Kau tak kenal pun Nabi, kau nak belajar ilmu hukum semua. Jadi dia belajar, dia suruh belajar dulu sirah. So dia bagilah satu buku Imam Tirmizi untuk baca sirah Rasulullah SAW. Memang jadi itulah, kadang-kadang kalau kita ni memang silap lah. Silap kita kat situ, kita belajar hukum, pam sikit kita keluar fatwa kita suka hati, kita keluar fiqh kita suka hati kan. Tapi kita tak kenal pun Rasulullah SAW. Okey, kita tak belajar yang asas. Okey, sebab tu kalau kita perasan ulama-ulama ahli agama apa semua kan,
dia apa-apa asasnya memang akhlak. Akhlak kan. Dia belajar daripada akhlak. Akhlak tu nak belajar daripada mana? Belajar daripada Rasulullah. Macam nak belajar Rasulullah, belajarlah kisah-kisah hidup. Macam nak belajar kisah hidup, kena adalah bukunya, kitab hadisnya, buku yang menceritakan kan. Dah banyak dah dekat pasal, tapi kita je tak nak. Tapi kita sekarang ni cepat jadi ustaz express. Kita cepat jadi ahli hukum express. Macam itulah. Itu kisah dia. Dan yang seterusnya, yang keempat, berpengetahuan luas. Berpengetahuan luas. Apa ni? Mutsaqafal fikri. Mustafa Al-Fikri. Jadi akal yang luas lah. Orang kata apa yang sebenarnya kita dah terangkan lah sebelum ni, kita dah bincang tapi tak pasti episod berapa. Tentang betapa pentingnya untuk seorang Muslim itu berpengetahuan luas. Betul, Dan tak semestinya pengetahuan itu berada dalam bidang masing-masing. Sebagai contoh, kalau saya seorang engineer ataupun doktor, saya engineer doktor kan. Farmasi lah. Farmasi. Macam sesuai sikit lah. So kalau contoh kita dalam bidang tu, tak semestinya kita hadkan limit kita, ilmu kita pada situ. Tapi pergilah benda lain. Kata satu benda yang sangat hebat apabila orang yang berprofession tinggi mempunyai ilmu yang luas dalam bidang agama sebagai contoh, ataupun bidang ekonomi. Padahal kerja apa kata tukar sampah-sampah, tapi ekonomi dia power gila kan. Dia ada pengetahuan, dia boleh mampu berhujah. Jadi itu kita menunjukkan bahawa dia merupakan seorang Muslim yang betul-betul sejati lah. Sebab apa yang ilmu yang dia buat, dia akan manfaatkan. So pendapat korang macam mana? Nak tambah lah? Mesti tambah Fik sikit. Tanpa Rizal lah. Masya-Allah, berpengetahuan luas ni kita memang dah ada bincang lah sebelum tu. Memang salah satu cara adalah kita tidak boleh selesa dalam zon kita. Okey, bila kita jadi engineer, kita hanya tahu itu je. Kita jadi farmasi, kita tahu, doktor tahu itu je. Hakikatnya tidak. Engineer je Okey lah, arkitek lah, peguam semua kan. Hanya tahu itu lah undang-undang. Hakikatnya dia perlu mengetahui yalah isu-isu semasa, isu dunia Islam, dunia bukan Islam pun, at least kita tahu supaya kita menjadi seorang yang berpengetahuan. Bila orang tanya kita, orang minta pendapat kita apa semua, kita boleh bagi pendapat kita dengan ada ilmu tu lah. Janganlah orang tanya kita satu benda di luar kita punya bidang dan kita langsung tak tahu, sedangkan kita menjadi rujukan orang ramai. Tapi kita tak tahu. Macam itulah sebenarnya berpengetahuan luas ni. Bukannya luas, nama umum lah. Kamu boleh tahu, boleh tahu. Ada budak umur 20 tahun, 21 tahun, dia tanya tahu untuk belajar saja tuan. Ada yang umur 20, 21 dia dah melihat dunia pun sebenarnya. Dia dah belajar macam-macam. Ada umur 21 masih lagi bawah tempurung, tak tahu apa-apa. Itulah dia pengetahuan luas. Next. Selesai. Kalau ada apa-apa lagi nak tambah semua, buat komen lah, bagi komen dekat kami dekat YouTube, dekat buat video sendiri. Buat video sendiri, kita kesuntukan masa. Okey, selesai yang keempat. Yang kelima Fik, apa Fik? Okey, hasil daripada tarbiyah adalah kita mampu untuk melawan nafsu. Mujahadah apa? Ala nafsu. Betul lah. So kalau orang melawan selalu nafsu ni, ada tengok Facebook aku tak mampu melawan nafsu lah sebagainya kan. Tanya macam mana nak lawan nafsu, memang seorang pendosa. Satu je cara dia. Tarbiyah je lah. Kita perlu belajar, proses lah, bersabar, pendidikan, ikut proses. Tarbiyah zatiah, kira training diri sendiri tu memang kena kuat lah orang kata. Dan nafsu ni tak mestinya nafsu yang orang kata nafsu apa? Sarakah. Sarakah. Bukannya tapi nafsu benda lain. Contoh macam makan kan, berlebih-lebihan, tidur, main game, asyik tengok wayang semua dan sebagainya. Selfie nafsu. Selfie pun satu nafsu. Kalau satu boleh terima, tapi selang 5 saat satu gambar tak boleh lah. Okey, untuk menunjukkan dia je ada monopod. Kita pun ada tripod. Lagi tiga. Cerita banyak lah. Jadi mujahadah ni dalam pelbagai bidang dalam pelbagai aspek. Nak beli barang semua kita tahu kan. Cukuplah sekadar yang kata ES5, tak payahlah nak beli demak sangat kan. Kita ikut keperluan, bukannya kemahuan kita sebenarnya. Tapi betul lah, demak tu keperluan lah. Demak lah jadi satu keperluan lah sebenarnya. Kita sama-sama kita doakan supaya Najar dapat demak dia. Walaupun dah masuk bulan kedua ni. Tak dapat lagi. Okey. Teruskan yang seterusnya. Tersusun dalam urusan. Tersusun dalam urusan. Ini paling penting Ini paling penting sekali. Munazzamun fi syu'unihi. Betul lah. So tersusun dalam urusan ni kira Muslim yang produktif. Tak, daripada bangun pagi je tu sampai
Tidur je tu. Mungkin kita boleh sembang dia berpengetahuan luas ataupun akidah dia, orang kata akhlak dia, okey lah. Molek aku kata molek kan. Tapi part orang kata productivity ni maknanya dah sampai satu masa yang Muslim yang produk orang kata Muslim yang sejati, dia menghasilkan sesuatu yang kata baik produk yang baik. Betul. Sepanjang hari, sepanjang bulan. Macam mana tu? Boleh kata dah azan kita tutup azan komputer ni. Teruskan okay. untuk ni. Dah azan, masya-Allah. Okey, tersusun dalam urusan ni sebenarnya nak ulas sikitlah sebab baru-baru ni, bukan baru ni, 2-3 minggu lepas jugalah saya ada baca satu artikel yang apa ni, kritikan terbuka lah kepada apa ni, ini memang ada kritikan terbuka kepada apa ni, persatuan-persatuan yang apa ni lah, yang macam ni, persatuan Islam, persatuan mahasiswa apa benda semua kan, di mana pergi mengikuti satu camp di mana orang-orang yang lain ni, luar daripada proses tarbiyah ni semua kan, dia buat kerja lebih baik sebenarnya. Okey, apabila disuruh buat paperwork, dia nombor satu. Apabila disuruh bercakap, dia yang berani ke depan. Apabila disuruh berpendapat, dia ni. Tapi yang belah sini tidak hantar paperwork, tidak. Memang berlaku ada satu camp kan, memang dia buat. Saya rasa ramai dah baca sebenarnya sebab orang yang tulis ni dekat Facebook pun follower dia hampir ribuan kan. Lepas ni cerita-cerita gitu kawan. Siapa? Farizan ya? Masya-Allah. Tapi memang itu perlu kita apa ni lah, kita perlu ambil berat sebenarnya. Di mana kamu membawa image seorang dai, okey, seorang apa ni Muslim yang menjadi ikutan kan, tapi dalam part yang ni macam Afiq kata tu yang paling penting, tersusun dalam urusan dia kan. Itu ada satu. Tapi tidak tersusun. Memang kamu bangun subuh tapi kamu tidur selepas subuh. Masya-Allah. Tapi ikut je keperluan, penat ke. Kalau bangun subuh kan. Kalau bangun subuh salah. Itulah, tapi antara orang kata buat kerja produktiviti pengalaman kalau pengalaman rasanya kalau subuh kita terjaga tu, kata jemaah elok pergi surau kan. InsyaAllah hari tu produktif lah. Selalu macam tu lah. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Dia dah ada keberapa lah? Ini dah ke-6. Ke-6. Kita dah setengah jam lah saya. Ada lagi 5 minit. Kita sambung kepada next slot. Slot yang kedua lah, muasafat tarbiyah yang kedua. Kita nak sambung minggu depan lah, insya-Allah. Nampak tak? Bagus you. Okey. Jadi hari ni kita betul 1 2 3 4 5. Betul lah. Dah 5 kan? Okey. 6. Dah 6. Jadi 4 lagi kita akan sambung. Kita akan untuk sambung minggu yang ke-9 ni. Jadi nak tak nak siapa yang nak tengok episod ni kena tengok lagi episod satu lagi. Betul. Siapa yang tengok episod tu kena tengok episod yang ni. Jadi dapat tinggi sikit like. Like apa view. Masya-Allah. Okey. Baiklah, bertemu kembali pada minggu hadapan jam 8 pagi macam biasa setiap Ahad. Jangan lupa bersama kami Twitter FM, bukan sekadar sembang kencang tapi lebih kencang. Powered by Hamasah Syabab. Jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Two Idiots FM, powered by Hamasah Syabab and sponsored by Color Lab Enterprise.